Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel Mak Don sekali lagi dengan aku Mak Don, dan kali ni kita akan review sebuah series yang orang kata hangat dah lah ni sampai masuk dekat TikTok punya FYP For Your Page, iaitu Project Anchor SPM. Sebelum tu aku nak cakap, aku sebenarnya dah plan aku nak buat review ni dah lama. Sebenarnya aku nak buat part 1 dan part 2. Part 1 daripada episod 1 sampai episod 4, part 2 daripada episod 5 sampai episod 8. Sebab series ni hanya ada 8 episod. Aku dah beritahu Reza Syam dah sebenarnya. Tapi aku tak sempat nak buat. Aku busy sebab nak dekat bulan puasa time tu apa semua. So ada few works yang aku kena habiskan. Jadi aku nak habis semua benda tu dulu. Jadi bila ada masa baru aku buat. Lah ni aku tak boleh nak tangguh dah. Sebab lagi 2 episod saja nak habis dah series ni. Aku tak mau buat full episod sampai habis. Sebab aku rasa the next 2 ni akan jadi sangat intense. Aku habis yang 1 sampai 6 untuk first video ni. Okey, apa tu Project Anchor SPM? Project Anchor SPM ni adalah sebuah series yang mana mengisahkan tentang sekumpulan pelajar Form 5 dekat sebuah sekolah ni. Sebelum tu, dia merupakan sebuah kisah benar yang orang kata tak diceritakan lah, tak diwartakan. Sebuah cerita yang berlaku pada tahun 2005 kot, tak salah aku. Dia mengisahkan tentang sekumpulan pelajar Form 5 di sebuah sekolah ni yang meniru waktu peperiksaan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. So hang bayangkan, ni bukan seorang dua tiru, ni satu batch terus tiru time SPM tu. Dan dia punya cara tiru, dia hanya bergantung pada seorang saja. Sebab tu dia nama dia Anchor SPM. Seorang ni adalah anchor dia yang akan pah jawapan kepada orang-orang lain. Orang bayangkan lah, kalau mereka bergantung dekat seorang ni je, what if anything happen in the future? Maksudnya sehari sebelum SPM kau tu meninggal ke, jatuh sakit ke, ataupun anything happen to her or him yang boleh compromise the entire project. Agak bahaya kalau dekat situ. Kita tak tahu dalam series ni macam mana Reza Syam buat sampai habis. Mungkin dekat ujung-ujung apa-apa jadi ke Aida ke apa ke, kita tak tahu. Dia berubah hati ke ataupun dia diugut. Anything can happen dalam series ni. So series ni merupakan arahan Reza Syam Rashid dan juga Anwari Ashraf. Antara pelakon-pelakonnya kita ada Aidi Ashraf, Dayan Trisha, Nadir Nasar, Syasha Abdul dan juga Adlin Ahmad Ramli. Ni antara yang aku rasa penting lah dalam series ni, yang menggerakkan series ni. Sebab tu aku namakan 5. Ada ramai lagi lah yang mana kita rasa kita patut bagi spotlight kat mereka. Macam Zaim, Tony Yusof kan, semua tu memainkan peranan mereka masing-masing lah. Macam Botol. Aku tak tahu nama betul dia. Itu nama watak dia dalam series ni. Untuk lah ni, series ni dah ada 6 episod. Episod pertama iaitu Selamat Datang ke Setia. Episod kedua Oh Captain My Captain. Episod ketiga Hantu Loka. Episod keempat Ohana 9903. Episod kelima Beban Dunia. Dan episod keenam yang mana baru ditayangkan minggu lepas iaitu Malam Sekapul Siri. Bagi siapa yang tak tonton lagi, aku akan bagi aku nasihatkan suruh pergi tonton lah. Sebab review aku ni kemungkinan besar akan spoil hampa little bit. Review pertama adalah episod 1 dan 2. Review kedua adalah episod 3 dan 4. Review ketiga adalah episod 5 dan 6. Ketiga-tiga review ni aku tayangkan dalam satu video ni lah. Of course, cuma aku bahagikan dia. Kalau tak tonton lagi, boleh pergi tonton. Dan aku akan bagi hampa 5 sebab pasal apa kena tonton. Yang pertama, dia punya story. Kind of well written juga. Okay, dia best untuk dilayan. Dia ada up and down. Dia ada tentang love, tentang friendship, tentang orang kata zaman-zaman sekolah dulu. Faham tak? Dia menggamit memori kita tentang time kita zaman sekolah dulu, pasal telefon yang tak ada WhatsApp time tu. Lepas tu pasal spot check, pasal kehidupan asrama. Kemudian dia punya graf dia tu, okay, ni personally aku rasa graf untuk episod 1 dan 2 mendatar saja. Kemudian start daripada episod ketiga sampai ke-6 dia dah mula menaik. Jadi dia tak ada lah mendatar sampai bosan saja. Sebab tu kalau hang tengok start episod 5 kot, dia dah start masuk TikTok. Orang dah start tonton dan dah dapat more exposure. Dia rugi kalau hang tak tonton lah ni. Aku tahu hampa tak ada yang macam malas tonton sebab nak tunggu setiap episod. Tak apa, kalau hampa nak tunggu sampai episod ke-8 lepas tu baru tonton pun tak apa. But bear in mind, kemungkinan besar akan ada spoiler dekat social media. Yang kedua, sinematografi dia memang Reza Syam kan. Reza Syam dia tak pernah mengecewakan sangat tentang sinematografi dia. Dia pandai pilih colour, dia pandai pilih cameraman.
dan dia ada vision dia tersendiri. Yang ketiga, soundtrack series ni aku berpuas hati dan memang kena dengan scene dalam series ni. Yang keempat, karakter yang wujud dalam series ni, semua ada peranan masing-masing dan semua ada tingkah laku masing-masing. Dan semua boleh dikatakan macam boleh berlakon. Dia bukannya pandai berlakon, dia boleh berlakon. Yang pandai berlakon of course lah yang watak-watak utama ni. Yang boleh berlakon watak-watak sampingan macam si Zaim tu, macam si Botol, semua-semua tu boleh berlakon. You know, kita feel lah dia punya lakonan tu. Dia tak adalah cringe yang nampak awkward, nothing. Dan sebab kelima, yang ni aku personal masukkan saja, iaitu teaser dia aku cukup suka. Setiap kali nak masuk episod baru, dia punya teaser untuk episod tu sangat-sangat intrigue aku. Razak Syam pandai buat. Bila hang tonton teaser tu dan bila hang tonton episod real dia tu, dia macam lari sikit. Hang beranggapan something akan jadi series tu dalam episod tu, tapi bila dia tunjukkan yang sebenarnya tak ada. So teaser dia dan episod yang betul dia berlainan sikit. Razak Syam pandai lah atok. Dia punya editor dia untuk teaser tu done a very nice job for me. So yang ni aku suka. Lalu ni jom kita dive into the real review. Okay, untuk episod 1 dan 2, selamat datang ke Setia dan juga Oh Captain My Captain ni, aku dah beritahu. Aku ada tweet. Aku ada bola Insta story hari tu yang aku cakap kata 1 dan 2 ni kinda plain lah, macam tak berapa nak menarik. Dia bukannya tak best, dia macam tak berapa nak menarik. Kalau kita dah tonton banyak series-series Melayu dan kita tonton Razak Syam punya series ni, kita akan rasa wow, not bad. Sebab tu kita akan teruskan tonton. Tapi bagi aku 1 dan 2 ni memainkan peranan yang sangat penting lah. Kita kata pilot episode lah. Kalau 1 dan 2 tak menjadi, investor boleh tarik balik fund. Kalau 1 dan 2 tak jadi, orang potensi untuk orang tengok in future sangat kurang. Breaking Bad pun hampir ditamatkan tau tayangan dia, lepas tak dapat sambutan. Breaking Bad yang power tu pun hampir ditamat. So agak bahayalah apa yang Razak Syam buat ni. Tapi at least dia dah pay off lah, ni orang dah tonton. Sebab untuk episod dan 2 ni, dia establishment, dia nak establish dulu the entire thing tau. Character introduction, dia nak establish motif, dia nak build up dulu, nak bawa ke episod seterusnya tu. The build up tu kinda slow dan juga macam tak teratur. Sebab bila aku tonton episod 1, aku rasa macam ada episod sebelum tu dulu tau. Bila hang tonton episod 1 ni, hang rasa macam tak kena, macam dia ada episod awal tu yang jelaskan semua benda ni sebelum kita masuk ke episod yang pertama tu. Macam ada something missing. Sebab tu bagi aku macam 1 dan 2 ni agak risky. Tapi bukannya tak best. They're not bad, cuma bahaya. Macam tu lah lebih kurang. Dan dia ada macam ada missing something sikit pada awal-awal dia tu. Macam dia tak berapa macam nak cakap, dia macam tak teratur. Macam tu untuk 1 dan 2. Kemudian 3 dan 4, Hantu Loka dan juga Ohana 9903. Kat sini aku dah happy. Kat sini aku dah shock. Sebab untuk episod ketiga ni, Hantu Loka ni, kita dapat tengok kehidupan Aida sebab lepas semua balik kampung time tu. Dan juga kita dapat reveal Aizat punya karakter. Kita dapat tengok Aizat punya different side. Okay, untuk kehidupan Aida ni, kita dapat tahulah little bit background tentang dia, yang mana dia ada ayah yang perfectionist, yang sayangkan anak second daripada anak first. Kemudian kita juga dapat tengok Aizat punya karakter, yang mana dia tak kisah pun siapa ayah kawan tu ke apa yang kalau kawan tu buat salah, dia protect kawan dia. Bila dia tarik Aida keluar dari rumah tu pun, dia tak biar Aida trauma. Dia bawa patah balik ke asrama dan dia tak buat apa, dia jaga Aida. Faham tak? Dia tak biarkan Aida terumbang ambing. So tu karakter Aizat. Dia care pasal kawan-kawan dia. Dekat episod 3 ni pula, Mai pula kawan lama Pawang. Pawang ni adalah Ahmad Ramli, pengetua sekolah tu kan. Mai pula kawan lama dia. Dan episod 3 ni pula dia dah masukkan satu konflik dekat sini, iaitu kita dapat tahu yang Adli Ahmad Ramli macam kawan lama ni adalah junior dia yang dia bully dulu kat sekolah. Law ni adalah timbalan Menteri Pendidikan. So kawan tu main macam nak rap achievement dia dekat Adlin lah kan. Tapi pada masa yang sama dia macam nak bagi tahu Adlin yang lepas ni dia boleh naik menteri. Jadi Adlin kena make sure sekolah tu achieve result yang bagus untuk SPM. So dekat situ tension dia dah mula naik. Adlin terpaksa 3 langkah ke hadapan daripada student-student untuk memastikan result bagus dan tak ada apa-apa yang berlaku untuk mencemarkan Setia. So dekat episod 3 tu memang dah mula okay, nice. Kat sini memang dia dah unfold satu tension dah dekat situ, satu konflik. Untuk episod 4 Ohana 9903, okay, kat sini dia more tu macam closure between the batch.
sebab mereka dah mula tertekan. Dekat sini juga ada trial SPM, time trial ni pula Aizat bercadang nak orang kata rehearsal untuk mereka punya teknik anchor tu supaya menjadi, nak tengok menjadi ke tak lah kira kan. Time ni pula Jaja dan Helmi pula macam geram dengan Aizat dan Aida. Jadi dekat sini pula tension, konflik pula dekat situ. Macam mana time trial nanti kalau lepa dua, time SPM nanti kalau lepa dua ni buat perangai kat episod 4 tu lah kan. Dan batch pula berpecah belah dekat situ apa semua. Episod 4 ni memang lagi banyak konflik. Dan paling best untuk episod 4 adalah scene time trial SPM selaras SBP tu. Memang scene tu aku suka gila. Aku cukup suka bila scene tension ni yang intense ni, dia punya soundtrack bunyi detik jam, bunyi yang betul-betul bagi kita macam uish, dedak jantung, ikut heartbeat. Semua ni aku sangat-sangat suka. Dan dia punya setiap kali dia tepuk meja ada bunyi beat sound, dia punya sound effect ada sound, dia follow the soundtrack. Aku cukup suka benda tu. So scene tu aku my favourite scene untuk episod Ohana 9903 ni. Now untuk episod favourite aku, iaitu episod 5 dan 6. Yang ni memang aku punya favourite. Okay, start daripada episod 3 sampai episod 6 ni semua favourite. Cuma yang aku nak letakkan yang paling favourite adalah 5 dan 6. Untuk 5 ni kita dapat tengok Aizat punya background a little bit. Sebab Aizat daripada episod 1 sampai 4 ni dia macam misteri tau. Dia kita tak tahu dia pasal apa. Kita tak tahu pasal apa dia nak kena score SPM. Dia terlalu nak score sangat SPM. Dia tak beritahu lagi. So Aizat punya background misteri. Pasal dia tak balik kampung, apa semua ni. So kita tak tahu. Dalam episod 5 ni, beban dunia, writer unfold semua. Okay, dia bagi tahu siapa itu Aizat. Dan dia macam tunjukkan macam mana mereka dua boleh jatuh cinta. So dekat sini Aida secara tak sengaja follow Aizat balik. Dan dekat situ dia belajar a little bit tentang Aizat. Dan apa yang Aida buat adalah sama macam apa yang Aizat buat pada episod Hantu Loka. Apa yang Aizat buat adalah jaga dia dan tunjukkan little bit fun side yang Aida tak dapat, apa orang kata, layan buat semasa dalam hidup dia lah kan. Sebab tu bila dia lari daripada cikgu pawang dia tu, dia macam happy gila tau. Dia tak pernah rasa happy tu. Dan Aizat pula protect Aida ketika tu. Aizat nampak Aida yang lain, boleh main piano, boleh nyanyi apa semua tu kan. So Aizat jaga Aida untuk episod Hantu Loka tu. Dan pada episod Beban Dunia ni pula Aida jaga. Dia macam balas balik. Dia beritahu Aizat kata tak perlu nak hadap seorang-seorang pasal masalah ni lah apa semualah. So dekat situ it makes sense lah bila mereka dua jatuh cinta. Tentu faham tak? Sebab Aizat dah belajar tentang little bit background tentang Aida, kehidupan Aida, family Aida, dan tahu masalah dia. Dia faham pasal benda tu dan dia dah tengok the other side of Aida. Manakala Aida pula dah tengok the other side of Aizat. Dan kedua-duanya accept satu sama lain. So benda tu buat kata Aizat jadi macam tu je. Lepas pun jatuh cinta macam tu je. Dan the romance yang dipaparkan dalam episod 5 ni, dia tak cringe tau. Aku cukup geram lah kalau romance yang cringe. Macam bila layan dialog dia macam geli. Tapi dalam Anchor SPM ni, episod 5 tu, kita tak rasa geli langsung dengan lakonan Aida, dengan lakonan Dayan Trisha, dengan lakonan Aishra. Kita rasa jatuh cinta. Kita rasa romance tu acceptable. Dan sangat-sangat suka lah. Aku sangat-sangat suka untuk cinta yang macam dekat episod 5 ni pula. Pawang dah berubah motif. Motif pertama tadi dia nak lindung Setia. Okay, dia tak mau apa-apa jadi. Dia nak cari siapa yang orang kata curi kertas trial SPM tu. Tapi untuk episod kelima ni dia dah berubah motif dia. Dan ada reason pasal dia berubah. Now baru episod 6, baru episod 5. Apa yang Pawang nak buat pada episod-episod seterusnya tu, apa yang Pawang nak buat time SPM tu, kita tak tahu. Bila berubah motif, for sure dia punya action lepas tu akan berubah untuk memastikan dia punya hajat tercapai. Uish, very intense. And finally episode 6, the latest one, Malam Sekapu Sirih. Dekat sini all the highlight goes to Nadir Nassar Helmi, from a good boy to a bad boy. Sangat-sangat menjadi. Lakonan dia layak diberikan recognition dan applause. Okay, aku sangat-sangat suka Helmi dalam ni. Betul-betul nak tunjuk yang dia tu dominant. Betul-betul dia nak apa yang dia nak. Sebab tu dia tak tunggu-tunggu bila dia kena reject dengan Aida. Dia tak putus asa. Dia terus guna method yang sama, betul approach Jaja. Dia nak juga Aida. Dia ingat dengan cara dia buat macam tu, Aida takkan tolak dia. Dan dekat 6 ni pula ada konflik baru wujud, iaitu Pawang dah tahu pasal Anchor SPM. Jadi apa Pawang nak buat? Kita tak tahu. Untuk episod 7 dan 8 kena kita nantikan. Dan dekat sini kita tahu yang Helmi memang dah takkan
dah takkan same boat lagi dengan the whole batch form 5. Dia dah totally out sebab lepa pulaukan dia lah, apalah semua. Dia pun dah heartbreak. Kita dah tahu dekat sini yang dia memang takkan orang kata satu kapal lah untuk menjayakan projek Anchor ni. Dia berpotensi untuk menjadi kambing hitam time SPM tu. Yang ni satu lagi orang kata konflik yang wujud, yang bakal wujud lah time SPM yang sebetul-betulnya nanti tu untuk episod 7 dan 8. Jadi kat sini kita boleh tengok daripada episod 3 dan daripada episod 3 sampai ke 6, setiap satu episod tu ada konflik dia tersendiri yang writer unfold kan, yang kita nak tengok lagi, buatkan kita nak tengok series ni sampai habis. So for me sangat-sangat bagus projek Anchor ni, dan aku look forward kalau betul dia jadi buat filem. Kalau betul dia jadi buat filem lah. Sebab aku ada baca TGV ada tweet dekat Razai Syam, and Razai Syam macam bagi hint sikit, kata macam nak jadi betul lah apalah semua. So aku look forward lah untuk benda tu. And apa yang aku harapkan lah sampai episod 8 ni nanti, aku harapkan yang budak form 1 ni yang kena tumbuk dengan Helmi tu, dia adalah someone yang memainkan peranan dia dekat episod 7 atau 8. Dia ada apa kata, dia bukannya kita letak as a punching bag lah. Dia adalah someone yang nanti akan merubah hidup Helmi ke, ataupun mengubah hidup form 5 ni ke, ataupun hidup somebody lah. Aku tak mau dia, like kesian lah kawan dia asyik kena bully kan. And budak tu pula macam spoil brat, macam manja, faham tak? Sebenarnya anak manja ni anak somebody lah kan, spoil brat. Jadi aku tak kata dia spoil brat, aku nak kata macam nak, kiranya dia anak yang manja lah. So budak form 1 ni macam anak manja. Jadi perlu untuk something happen dekat episod 7 dan 8 ni yang involve budak form 1 ni. For me lah, dia agak rugi lah kalau writer tak include benda tu. Sekian saja review daripada aku, Mak Don. Kalau hampa dah tonton projek Anchor SPM, apa pandangan hampa pula? Dan adakah hampa bersetuju bahawa projek Anchor SPM ni sama dengan Bad Genius macam yang orang cakap-cakapkan tu? Sebab lah ni aku dah nampak yang orang yang dulu kutuk projek Anchor SPM dah mula menerima projek Anchor SPM. Aku tak kisah pun yang orang kata nak samakan sebuah series of filem apa semua tu, tapi tunggulah sampai habis lu. Janganlah kita judge terlalu awal, lepas tu okey nak judge tu ikut suka hampa lah. Cuma nak perli tu aku rasa macam over sangat kot. Macam tanya tak ada idea lain ke apa ke semua ni, lepas tu siap tag director macam perli-perli. Lepas tu bila director tu jawab elok, hang pula macam konon sarcasm, oh let me copy your homework but don't make it obvious punya meme. Semua tu hang pakai. What? Razai Syam dah terangkan yang Anchor, yang Bad Genius tu satu filem je. Series dia ni ada 8. Lepas tu Bad Genius tu lain teruk lah. Hak tu involve international tau. Hak ni SPM, satu batch form 5 meniru. Allah, time SPM, time sekolah lu siapa tak tiru? Ada yang tiru, ada yang tak tiru. Kita tahu lah benda tu. Jadi kiranya meniru ni daripada zaman sekolah dulu ada. Zaman you dulu pun aku pernah jumpa member aku yang meniru, yang bawa toyol masuk dalam exam hall, semua-semua tu kan. So kinda stupid lah bila ham try to act savage and sarcastic tapi nampak bodoh. So bear in mind lah next time, supaya tonton dululah sebuah series of film tu dulu, barulah kita judge. Unless memang dalam trailer tu sendiri memang nampak sama kan, macam satu trailer tu dia betul-betul sama macam trailer dekat orang putih ataupun Chinese punya filem ke apa ke. So hang nak samakan, sama je lah. Hang keluar lah bukti, hang beritahu benda tu pasal apa hang rasa benda tu macam tu. Tapi tak payah nak perli sampai filem betul keluar. Ni dah perli. Lepas tu lah ni nak mengagung-agungkan lah kan? Bukannya nak minta maaf kat Razai Syam. And bukan Razai Syam seorang sepatutnya minta maaf dekat the whole cast and crew Anchor SPM. Sebab mereka penat lelah buat benda ni, buat series ni, hang nak macam tu lah kan. Jadi aku suka hampa yang tu, aku tak mau nak cakap lebih. So terima kasih banyak kepada siapa yang tonton. Jangan lupa untuk subscribe kalau suka dengan konten-konten yang aku buat. Dan jumpa untuk next episode, sama ada filem ke ataupun mungkin final episode untuk 7 dan 8 Anchor SPM. Jumpa lagi. Terima kasih sebab tonton. Bye bye. Projek Anchor SPM di Astro Citra dan On Demand.